sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وتسليما على هذا النبي الأمين المصطفى حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وما استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema jawapannya. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertamanya dan seterus kalinya, untuk kesekian kalinya kita menyatakan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan puji-pujian sekaligus bersyukur di atas segala yang Allah Taala telah kurniakan kepada kita. Itu makna alhamdu. Kan? Kalau tengok dalam tafsir alhamdu, dia ada dua maksud sekali, al-madhu wasyukru, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua ini kita nyatakan kepada Allah, Zat yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Hebat. Dialah yang menciptakan kita daripada tiada kepada ada, yang mengetahui keseluruhan rahsia-rahsia ciptaan yang kita tidak ada ilmu padanya. Dia menciptakan sekalian makhluk. Selain daripada Allah, maka dia adalah makhluk. Sama ada perkara yang kita tahu, perkara yang kita tidak tahu, perkara yang kita nampak, perkara yang kita tidak nampak, yang sebesar-besarnya sehingga yang sehalus-halusnya di dasar lautan yang paling gelap pun Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita sama-sama dapat datang ke masjid, memakmurkan masjid kita ini yang perlu dimakmurkan lagi ni, insya-Allah. Sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Yang mana kita mengharapkan moga-moga amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita ke masjid, setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid. Kalau naik kereta pun maknanya ialah kira lah juga kan? Tapi kalau jalan kaki lagi banyak disebut dalam hadis ni. Macam kisah siapa tu? Abu Salamah. Saya pun tak ingat nama sahabat yang mempunyai rumah yang jauh daripada Masjid Nabawi. Kan? Jadi dia terpaksa bersiap awal, bangun pagi awal kalau nak sembahyang subuh tu. Kemudiannya berjalan kaki menuju ke masjid. Sehinggalah dia balik rumah, dia bincang dengan isteri dia dah. Kita jual lah rumah kita ni. Nah, kita belilah rumah yang dekat dengan masjid, walaupun kecil pun tak apalah. Nah, itu planning dia. Dan apabila diberitahu kepada Nabi SAW, Nabi kata jangan. Nabi tak bagi dia
buat itu, kan? Tindakan dia itu tidak dipersetujui oleh Rasulullah. Sebab kata Rasulullah, lagi jauh dia mari itu, lagi banyak pahala yang dia dapat mengikut langkah kakinya. Jadi sebenarnya setiap langkah kaki kita akan dihitung di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, di mana kita semua mengharapkan walaupun sekecil-kecil amalan pada hari tersebut, pada hari kiamat nanti, walaupun sehalus-halus, walaupun paling remeh pada pandangan kita amalan pun, kita akan harapkan ada di akhirat yang boleh kita ambil, yang boleh kita pegang, yang boleh menjadi sebab untuk kita selamat berdepan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, minggu kedua lah saya mai kuliah ke sini. Jadi seperti yang dimaklumkan, seperti yang saya sebut pada minggu lepas, insya-Allah kita akan cuba sama-sama melihat, mengambil pengajaran, bertadabbur daripada surah-surah daripada Al-Quran. Dan surah pilihan yang saya akan baca, yang kita akan cuba sama-sama belajar, mengambil pengajaran pada malam ini adalah salah satu daripada surah-surah yang akhir dalam Al-Quran. Surah-surah yang terakhir yang berada pada juzuk yang ke-30. Entah macam mana saya dengan imam mungkin ada hubungan juga. Sebab imam baca surah tu tadi pada rakaat pertama. Imam kita baca surah tu tadi pada rakaat pertama. Surah apa tuan-tuan? Yang sembahyang maghrib tadi. Imam baca surah apa? Rakaat pertama. Perasan tak? Tak perasan pun tak? Kalau yang perasan tu alhamdulillah lah. Tapi biasa kita gitulah Galik dalam semayang kita tak dengar pembacaan imam. Sedangkan yang paling afdal dalam solat kita adalah kita mendengar bacaan imam. Sebab itulah ada mazhab kata kita tak disuruh pun baca Fatihah. Ada setengah mazhab mengatakan bila kita semayang jemaah ni, makmum tidak lagi diwajibkan untuk baca Fatihah. Bahkan lebih afdal dia menghayati bacaan imam. Cuma mazhab kita Syafi'i kata kena baca juga. Makmum kena baca juga Fatihah, tapi bacanya cepat-cepat. Jangan berlama-lama dengan baca Fatihah tu sampai tak sempat nak dengar imam baca apa. Tapi kita mungkin kesilapfahaman kita, jadi kita kadang-kadang sibuk dengan bacaan Fatihah kita sampai habis. Tak ada pula habis baca Fatihah, imam dah rokok dah. Macam mana kita nak dengar bacaan imam? Jadi agak tak kena kat situ sebenarnya, hatta dalam fiqh pun. Sebab menghayati bacaan imam itu sebenarnya sangat lebih dituntut. Fa iza qara'tal Quran, bila dibaca kepada kamu Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarlah. Dengar dan diam. Dengar bacaan imam. Secara umumnya gitulah, saya pergi mana-mana pun saya tanya imam baca apa tadi. Kebanyakannya memang tak boleh jawab lah. Sebab kita tak dengar pun imam baca apa kan. Apatah lagi nak menghayati. Ataupun mungkin sebab kita tak faham, sebab kita tak boleh menghayati, sebab itulah kita pun tak dengar. Kita dengar pun tak faham juga kan. Okey, jadi surah pada malam ini seperti yang imam baca pada rakaat pertama tadi. Surah, nama dia surah Zalzalah. Surah Zalzalah. Betul tak imam? Betul Surah Zalzalah ni antara surah-surah yang agak menarik untuk kita sama-sama perhatikan. Kita semua pun hafal lah. Siapa ada telefon tu, kalau ada boleh buka surah tu, buka, tengok. Sambil-sambil dengar, boleh tengok. Kan? Jadi surah Zalzalah, surah yang kalau tak silap saya, surah yang ke-16 sebelum akhir. Jadi saya dah tengok-tengok tadi, saya pilih surah Zalzalah dan kita akan habiskan sampai ke An-Nas. Saya mulakan dengan surah Al-Zalzalah sebab dia macam ada kaitan sikit kat situ. Lepas surah Zalzalah, kita akan tengok surah-surah yang lain selepas itu. Ada surah At-Takasur, Al-Qari'ah. Lagi surah apa tu? Kemudiannya surah Al-Humazah, Al-As. Surah-surah tu kita akan tengok insya-Allah. Lebih kurang ada 16 surah sebelum daripada surah yang terakhir, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Okey.
Jadi surah Zalzalah ini seperti mana kebanyakan surah-surah juzuk 30. Tuan-tuan yang buka telefon tu, insya-Allah kita boleh tengok. Kita baca dulu sama-sama, insya-Allah boleh. Kita baca sama-sama. Baca sama-sama dengan saya, tuan-tuan, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم لا إله إلا الله الله أكبر. Okey, nama surah ni surah Zalzalah. Diambil daripada ayat yang pertama. Ada perkataan zalzalah dalam ayat yang pertama. Perkataan zalzala, yuzalzilu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu sebab itu dinamakan surah Al-Zalzalah. Perkataan yang pertama daripada surah ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat dia ada 8 ayat semua sekali. Dan surah ini dipanggil masuk kategori surah Makki. Juzuk 30 hampir semua. Juzuk yang ke-30 start daripada Amma Yatasaalun sampailah ke Qul A'udzu Birabbin Nas. Kebanyakannya, majoritinya ataupun hampir semua adalah surah-surah Makkiyah dipanggil. Surah Makkiyah maksudnya surah yang turun sebelum hijrah. Surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah. Kalau ayat itu turun selepas hijrah, maka dia namakan surah Madani. Surah Madaniyah. Okay, jadi maknanya surah ini diturunkan pada awal-awal dakwah Nabi. Maknanya pada 13 tahun yang pertama dakwah Nabi SAW diturunkan surah-surah juzuk ke-30. Termasuklah surah ini. Dia punya tema lebih kurang sama je. Start daripada An-Naba sampailah ke An-Nas. Tema dia tidak lari, cerita tentang bab akidah. Sesuailah dengan awal dakwah Nabi SAW, kan? Sebab Nabi baru nak memperkenalkan Islam kepada masyarakat Arab. Baru nak memperkenalkan Allah yang betul, yang benar kepada masyarakat Arab. Walaupun orang Arab memang sembah Allah dah. Mereka dah sembah Allah. Cuma masalahnya mensyirikkan Allah. Di samping sembah Allah, dia sembah juga patung-patung. Itu masalah dia orang. Jadi Nabi Rasulullah SAW datang membawa agama baru, membawa agama Islam, bukan agama baru, agama Islam yang menyambung perjuangan Nabi-Nabi yang sebelumnya. Maka ayat-ayat tema juzuk 30 ni cerita bab akidah lah. Memperkenalkan Allah, menceritakan kebesaran Allah, menceritakan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Akidah apa? Akidah ni iman lah. Rukun iman lah. Itulah akidah lah. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada hari kiamat, dan percaya, itulah 6 semua dah. Percaya kepada malaikat, tinggal satu. Jadi maknanya itu adalah tema surah-surah juz 30. Termasuk surah ini. Surah ini dinamakan Zalzalah. Ayat pertama maksud dia apa? Apabila idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Itu terjemahan dia lah. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Zilzal ni makna dia bergoncang, bergegar. Arab kalau gempa bumi tu dipanggil zilzal. Berlaku gempa bumi dipanggil zilzal. Zilzal ni maksud dah jadi istilah gempa bumi. Tapi makna asalnya zalzala digoncangkan, digegarkan.
Ya, jadi boleh juga terjemah apabila iza zulzilati, apabila digoncangkan al-ardu, bumi, zilzalaha. Sekali lagi perkataan itu berulang. Zulzilati zilzalaha. Bila digoncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya. Kalau nak terjemah gitu boleh juga. Bila digoncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya. Goncang sebut goncang ni macam air pula dah. Gegar, digegarkan dengan segegar-gegarnya. Sebenarnya kalau sebut apabila bumi digegarkan, cukup dah. Betul tak? Apabila bumi digoncangkan, cukup dah. Dah memadai dah. Tapi Tuhan sambung zilzalaha, maknanya dengan segoncang-goncangnya, dengan segegar-gegarnya. Apa? Sebab surah ini sebenarnya bercerita tentang hari kiamat. Okey? Bercerita tentang hari kiamat. Maknanya goncang, gegarnya bumi kali ini tak sama dengan gegar-gegar yang sebelum ni. Bumi ni kadang-kadang bergegar. Nah, berlaku gempa bumi. Alhamdulillah kita Malaysia ni mungkin tak berlaku lah. Kita ni duduk kat tengah-tengah, orang panggil apa? Pentas Sunda. Nah. Jadi bawah kita tu rendah. Jadi kita ni tak berlaku gempa bumi. Indonesia berlaku, sebelah-sebelah kita semua berlaku dah. Tapi kita tak berlaku gempa bumi. Jadi kita mungkin tak pernah rasa. Ada tuan-tuan yang pernah rasa gempa bumi? Mungkin yang pergi luar negara pernah rasa. Saya sendiri pernah rasa lah. Pernah masa belajar kat Mesir dulu berlaku. Tak, tahun 91, tahun 92 gitulah. Memang saya masa, tapi saya duduk bawah. Tak berasa sangat lah. Nah, tapi bunyi tu kuat. Bunyi. Saya ingatkan bunyi apa benda runtuh ke apa tak. Rupanya bunyi bangunan-bangunan yang retak apa semua tu kan bila mari, bila kena gempa bumi. Itu kali pertama saya rasa lah masa tu. Merasakan. Keluar. Saya keluar je lah ke beranda tengok ada benda jatuh. Tengok orang penuh dah keluar ke tepi jalan. Tengah jalan orang keluar turun belakang bangunan. Rupanya zilzal. Rupanya berlaku gempa bumi. Kan? Tahun 2000 berapa baru ni? Saya pun tak ingat lah. Dekat New Zealand tahun 2000 berapa pun berlaku New Zealand. Kebetulan saya ada kat sana. Kebetulan saya ada kat sana. Berlaku gempa bumi dekat Christchurch. Saya malam tu tidur dekat camp. Dekat campsite. Tapi dalam bilik lah saya duduk kat atas. Musim sejuk. Kita sejuk, bila sejuk duduk dalam selimut lah. Lepas tu bergoyang. Tapi sebab sejuk malah bangun. Malah nak bangun. Duduk dalam selimut lah. Sampailah dia punya guard dia datang suruh keluar semua kan. Rupanya berlaku gempa bumi. 2 kalilah saya rasa sendiri. Nah, tapi tak kena pada saya lah. Cuma merasakan lah, merasa bergoyang. Kawan saya yang duduk bangunan tinggi tingkat 8 masa kat Mesir tu, memang dia kata terhoyong lah. Jadi berlari ke depan. Lepas tu berlari ke sini. Dia kata memang lepas tu ingat mati betul lah dia kata tak. Sebab bangunan tu memang bergoyang. Cuma bergoyang itu, bergoyang bumi yang sebelum-belum ni tak sama dengan ayat nak cerita ni. Bila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, dengan segegar-gegarnya. Maknanya apa? Nak cerita bahawa gegaran ini tak sama dengan gegaran yang sebelum-sebelum ini. Gegaran ini adalah the final. Gegaran yang terakhir sekali. Bumi akan bergegar. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu. Tuan-tuan kalau di Quran tu tengok, wa akhrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan asqalaha, apa yang membebankan dia. Nah, ataupun kalau nak terjemah, dan apabila bumi memuntahkan isi kandungan perutnya. Isi kandung perutnya. Apabila bumi memuntahkan isi yang ada di dalam yang dikandungnya. Asqalaha. Apabila bumi memuntahkan. Okay. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya cerita sini, nak cerita surah ini nama dia surah Zalzalah. Zalzalah ini maknanya bergoncang. Boleh juga makna earthquake, makna gempa bumi. Tapi bila istilah ni dikenakan pada surah ini, dia sudah menjadi satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Zalzalah tu, zilzal dah jadi satu nama daripada nama-nama kiamat. Jadi surah Zalzalah adalah surah kegoncangan hari kiamat. Maknanya bukan cerita pasal goncang biasa dah, cerita tentang hari kiamat. Kan? Jadi banyak dalam Quran ayat-ayat atau surah-surah yang menceritakan tentang hari kiamat. Nanti selepas nanti kita akan tengok surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah maknanya bunyi apa? Saya pun tak tahu bahasa Melayu sebut. Bunyi kalau besi berlaga sama besi, dia panggil bunyi apa tu? Saya pun tahu istilah.
Besi sama besi belaga. Nak panggil bunyi apa? Takkan kerik lah bunyi apa? Siapa tahu istilahnya. Besi dengan besi belaga sampai kita dengar telinga kita rasa sakit. Itu Al-Qari'ah, makna asal dia. Nah, makna asal dia. Tapi bila Allah Ta'ala turunkan surah Al-Qari'ah, dia jadi satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kehancuran, hari gempa. Nah, banyak lagi surah-surah lain yang ceritakan tentang kiamat. Surah apa? Surah yang jadi nama kiamat lah. Surah An-Naba, contohnya tak? An-Naba asalnya berita besar, tetapi bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Amma Yatasa'alun tu, Amma Yatasa'alun 'anil naba'i, dan merujuk kepada hari kiamat. Apa lagi? Surah Al-Insyiqaq, At-Takwir, ada lagi Al-Infitar. Semua tu nama-nama yang ada makna lain tapi dah merujuk kepada, dah jadi nama-nama hari kiamat. Yang termasuk surah ini. Dan surah ini special juga sebenarnya. Surah ini ada satu hadis Nabi SAW. Seorang sahabat tu Rasulullah tanya dia satu hari, engkau ni kahwin tak lagi? Rasulullah tanya, nikah tak lagi? Dia tanya. Sahabat tu kata, ya Rasulullah, tak nikah lagi. Nak nikah memang nak nikah, tapi tak nikah lagi. Nabi kata, kenapa? Macam kita jugalah, tak ada duit lagi. Lebih kurang gitulah jawapan dia. Dia jawab pada Rasulullah, tak ada duit lagi ya Rasulullah. Nabi bersenyum. Nabi berkata, adakah engkau menghafal surah Zalzalah? Jadi dia berkata, ya Rasulullah, aku hafal. Nabi kata, rub'ul Quran. Nabi kata, ini satu kita kata satu kedudukan yang istimewa Nabi beri pada surah ini. Surah Zalzalah ni disebut rub'ul Quran. Rub'u ni maksud apa? Suku. Yalah, suku. 1/4. 1/4 daripada Al-Quran. Jadi surah Zalzalah ni special lah. 1/4 daripada Quran. Macam surah Al-Ikhlas. Nabi kata apa? Sulusul Quran. 1/3 daripada Al-Quran. Dia punya, yalah, ulama' bincanglah apa maksud 1/3, apa maksud 1/4 kan. Ada kata pahalanya besar sehingga kalau baca lebih kurang macam baca 1/3 Quran, 1/4 Quran tak. Ada kata makna di dalamnya, isi kandungannya. Jadi ada banyak pandangan. Tapi gelaran yang Nabi bagi, surah Zalzalah ni 1/4 daripada Quran. Surah Al-Ikhlas 1/3 daripada Al-Quran. Ada 2 surah lagi. Tuan-tuan tahu tak? Ada 2 surah lagi yang Nabi sebut juga rub'ul Quran juga. 1/4 daripada Quran juga. Surah apa? Ini kena tahu kita ni sebenarnya tak. Surah special ni kena tahu. Supaya apa? Tengah-tengah malam nak mayang, nak baca surah apa taklah baju keluar Allah sama tak. Dah tahu ada surah-surah special ni, kena bacalah surah ni. Jangan tinggal lah tak. Jadi 2 lagi surah. Maknanya ada 3 surah dalam Quran yang Nabi sebut 1/4 daripada Quran. Rub'ul Quran. Yang pertama surah Al-Zalzalah ni. Yang kedua, dalam hadis yang lain, saya bertengok dalam hadis lain ataupun hadis yang sama, Nabi sebut surah yang mana cering itu. Surah yang menjadi 1/4 daripada Quran juga adalah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun juga sebenarnya Nabi sebut rub'ul Quran. Kena tahu lah ni. Supaya malam-malam bangun qiyam boleh baca. Jangan baca surah panjang dah. Ingat tak baca surah Al-Kafirun. Baca surah Zalzalah. Dan satu lagi surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath pun Nabi sebut rub'ul Quran. Jadi surah-surah ni kena bacalah. Kena banyak bacalah. Bacalah 4 kali. Baca 4 kali surah ni jadilah penuh satu Quran lah. Contohnya lah. Walaupun pahala tak sama lah kalau kita baca Quran dengan baca mana nak sama, betul tak? Kan satu huruf pun Nabi kata 10 hasanah. Tapi ada kelebihan yang tersendiri lah bila Nabi sebut surah ini rub'ul Quran. Okey. Jadi tema surah ni sama macam nama dia Zalzalah, tema hari kiamat. Nabi menceritakan tentang hari kiamat. Sebab hari kiamat ni antara topik paling asas, antara topik utama tema dakwah Nabi SAW. Bila Nabi mari ke Mekah, Nabi mula dilantik menjadi Rasul. Perkara yang pertama sekali Nabi buat antaranya adalah apa? Nabi naik atas bukit. Nabi naik atas bukit Safa. Setengah riwayat kata Nabi naik atas bukit Jabal Qubais. Antara dua itulah. Ya tak? Nabi naik kat situ, Nabi pun menjerit.
Ya, apa nak berlaku pagi ni? Lebih kurang itulah. Ya sabahah. Saya pun tahu nak terjemah bahasa Melayu. Ya sabahah. Mana apa benda berlaku pagi ni? Lebih kurang itulah. Sabahah ni subuh, pagi. Ada. Pagi ni. Gitulah lebih kurang kalau nak terjemah. Dan perkataan itu orang Arab akan sebut apabila nak umumkan satu benda yang penting. Orang-orang Arab ni apabila ada masalah apa-apa yang dia nak minta tolong masyarakat Arab yang mari haji, musim haji je tak? Dia akan naik atas bukit tu, dia menjerit macam tu. Jadi Nabi gunakan cara tu. Bila naik, Nabi pun sebut, Ya sabahah, Ya sabahah. Mari orang keluar dah. Kan? Nabi pun sebut macam cerita yang kita tahulah. Nabi kata, kalau kenal tak siapa aku? Orang jawab semua, kau kenal. Kami kenal kau Muhammad. Kalau aku cerita ada tentera nak mari serang Mekah di sebalik bukit ni, adakah engkau percaya? Semua kata percaya. Kami percaya Muhammad. Engkau tidak pernah berbohong. Engkau manusia yang paling boleh dipercayai. Kami hormat kamu. Nah, lalu Nabi berkata, akulah Rasul. Aku adalah Rasul yang telah diutuskan pada akhir zaman. Nah, membawa peringatan kepada kamu semua. Dan mengingatkan kamu bahawa kamu semua ni akan mati. Dan kamu akan dibangkitkan semula. Nah, untuk dihitung segala amalan kamu. Maknanya ini topik paling awal Nabi cerita pada orang-orang Quraisy, iaitu cerita tentang kehidupan selepas mati, iaitu hari kebangkitan. Nah, sebab itu salah satu daripada rukun Islam adalah percaya kepada hari kiamat, percaya kepada hari kebangkitan. Kita mungkin tak rasa pelik dah, sebab kita memang percaya dah daripada kecil. Kita percaya berlaku akhirat dah. Kita percaya berlaku kiamat, percaya. Walaupun tak pasti sebenarnya, tapi kita percaya. Sebab apa? Sebab kita ditanam dengan iman. Kita orang Islam. Tapi bayangkan masyarakat Quraisy pada hari itu, bila Nabi cerita tentang dibangkitkan semua daripada kubur, tentulah satu benda yang terkejut, satu benda yang membingungkan dia orang. Boleh ke? Betul ke? Kita akan dibangkitkan, dah jadi tulang ribu tahun mati, dah hancur semua dah. Ada yang menganji kepada Nabi, bawa tulang-tulang letak lapor depan Muhammad. Muhammad ni, cuba hidupkan balik. Ni orang-orang Quraisy kita cerita dalam sirah dah. Tapi nak ceritanya, hari kiamat ini satu benda yang sebenarnya agak susah nak diterima pada peringkat awalnya oleh masyarakat Arab. Tapi itu benda yang Nabi awal-awal Nabi sebut. Nah, sebab itu surah-surah juzuk 30 banyak cerita tentang hari kiamat. Berapa surah? Saya rasa hampir separuh kot. Mesti ada sebut pasal hari kiamat. Nah, at-takwir, al-infitar, al-insyiqaq, al-qari'ah, zalzalah, an-naba. Semua cerita pasal hari kiamat. Nama surah pun dia sebut nama hari kiamat. Tak? Sebab benda yang nak tekan satu benda baru yang nak diajar kepada masyarakat Arab, termasuklah orang Islam yang baru masuk Islam juga, keyakinan kepada hari kiamat. Jadi bila Allah Ta'ala sebut, bila digoncangkan bumi ini dengan goncangan yang sehebat-hebatnya, dan apabila bumi memuntahkan segala isi perutnya. Ini peristiwa yang berlaku pada hari kiamat. Apa? Bumi akan memuntahkan apa yang dikandungnya. Apa yang dikandung oleh bumi? Benda-benda yang ada dalam bumi lah. Nah, rahsia-rahsia yang kita sendiri pun tak tahu tak. Kita duduk atas tanah sini tak. Benda yang duduk dalam bumi bawah ni, cerita-cerita dahulu manusia-manusia yang terdahulu dah. Tamadun-tamadun dahulu, kerajaan-kerajaan yang duduk bawah bumi, macam-macam rahsia. Macam-macam rahsia. Nah, kita akhir zaman ni lagi dah, ribu-ribu tahun dah. Apa yang berlaku yang disimpan oleh bumi itu, pada hari kiamat akan diluah, akan dimuntahkan semua. Dan bumi berletih dah. Bumi dikatakan dah, bumi sudah letih menanggung segala benda yang ada di dalam perut ni. Nah, cuma dia tak boleh nak luahkan. Itu pun kadang-kadang dia terluah juga sikit-sikit. Jeluak orang kata. Batuk tu keluarlah. Gunung berapi meletuplah. Bergulung-gulung kita tengok di Palu Indonesia contohnya dah. Maknanya tak tahan sangat lah tu. Keluar juga sikit perut dia, isi perut dia. Sebab itulah kata ulama, kalau kita baca ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, berlaku kehancuran, kerosakan muka bumi, gempa bumi ni lah, gempa bumi, banjirnya, apa semua ni lah, adalah dengan sebab tangan manusia sendiri. Ada ulama tafsirkan sebab apa? Sebab maksiat yang manusia buat banyak sangat, kejahatan banyak sangat yang manusia buat, yang bumi dah tahan nak tanggung dah. Cuma Allah Ta'ala tak izin ni. Kalau Allah Ta'ala izin, agaknya dia habis diseduk kita ni, masuk dalam perut dia belaka. Kau jahat-jahat tu dah. Tapi Allah Ta'ala tak izin. Bila Allah Ta'ala izin sekali-sekali, dia lepas juga. Itu pun dilepaslah juga. Nah, tapi kiamat nanti Allah Ta'ala akan benarkan kepada dia untuk memuntahkan segala isinya.
asqalaha, yang memberatkan dia. Saqil di mana berat. Dia akan memuntahkan apa yang selama ni memberatkan dia. Apa yang paling berat yang ada dalam bumi. Tidak ada benda yang paling berat yang ada dalam bumi kecuali manusia dan jin. Apa dalam surah Ar-Rahman, tak mari ayat dia. Saqalain disebut apa? Sanakhruju lahum sanafrugu lakum ayyuhas saqalain disebut kan? Maknanya ayat tu, kami akan tunjukkan kepada kamu dua benda yang memberatkan. Saqalain. Saqalain kata ulama adalah dua benda yang memberatkan bumi. Apa dia? Manusia dan jin. Dua makhluk ni memang menyusahkan bumi betul. Memang menyusahkan bumi. Berat bumi nak menanggung perangai dua makhluk ni. Sebab apa? Sebab dua makhluk ni Allah Ta'ala beri pilihan untuk beramal. Betul tak? Makhluk lain Tuhan cipta tak bagi pilihan. Tuhan tak bagi pilihan untuk dia buat jahat, buat baik, tak. Malaikat Allah Ta'ala ciptakan untuk buat baik sahaja, taat. Binatang pun dia ikut arahan Allah Ta'ala. Tak? Walaupun binatang tu jahat, kita tengoklah jahat, makan apa, rimau makan orang ada. Tapi bukan jahat, itu memang sifat dia, Tuhan jadikan begitu. Dia tak boleh nak lawan. Tak boleh rimau, dah makan orang, makan rupuk lah pula. Tak boleh nak lawan dia. Tuhan jadi dia begitu. Betul tak? Makhluk lain semua macam tu, kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin diberi pilihan oleh Allah Ta'ala. Nak taat, tak mau taat, boleh. Kalau tak mau semayang pun boleh, tak ada masalah. Cuma nanti akhirat kena azab lah. Itu poin dia. Maknanya manusia dan jin adalah dua makhluk yang Allah Ta'ala berikan dia ada pilihan untuk buat. Nak buat ke tak mau buat, dia boleh pilih. Dia boleh pilih nak jalan baik, jalan tak baik. Jalan ke syurga, jalan ke neraka. Dia boleh memilih nak taat ataupun tidak taat Allah. Jadi as-saqalain ni kata ulama sebenarnya merujuk kepada manusia dan jin. Jadi tadi dah dikeluarkan, muntahkan oleh bumi apa? Antara yang dimuntahkan manusia lah yang keluar daripada muka bumi. Keluar daripada kubur dalam keadaan tercengang-cengang. Qalu man ba'atsana min marqadina hadza. Terkejut belaka. Siapakah dia yang telah membangkitkan kami daripada pembaringan kami ini? Surah Yasin yang kita baca semua ada. Ayat dia tak? Maknanya manusia bangun dalam keadaan tercengang-cengang, terkejut-kejut. Nanti ayat kita tengok selepas ni. Wa qala al-insanu ma laha. Maka berkatalah manusia, benda ni, apa benda ni, benda berlaku ni. Terkejut. Siapa yang berkata? Manusia. Dan secara khususnya kata ulama tafsir sebahagian yang mengatakan yang berkata ini adalah orang-orang yang engkar lah, orang-orang kafir. Mereka tidak berharap untuk berlakunya hari pembalasan. Mereka takut sebenarnya dengan apa yang mereka telah lakukan. Jadi kalau kita baca surah Yasin tu tak? Qalu man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dia sebenarnya kata ulama dibagi dua ayat tu. Qalu man ba'atsana min marqadina, itu kata-kata orang kafir. Siapakah yang membangkitkan kami pada hari ini, termasuk yang ini? Malaha, berkatalah manusia benda yang berlaku. Ini orang kafir yang takut. Adapun orang beriman, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang yang beriman dia akan jawab, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala Ar-Rahman wa sadaqal mursalun, dan betul lah rasul-rasul yang telah menyampaikan kepada kami. Jadi ini dialog ataupun apa yang keluar daripada mulut manusia apabila mereka dibangkitkan pada hari kiamat, apabila bumi dah memuntahkan segala isinya. Sebagai ulama kata yang dimuntahkan juga adalah segala isi perut bumi lah. Minyaknya, emasnya yang manusia hidup kejar-kejar selama ni. Pada hari kiamat manusia akan tengok Allah, emas banyaknya keluar daripada perut bumi. Banyaknya emas, inilah yang kami kejar-kejar kat dunia. Tapi hari ni dah tak guna dah. Manusia baru sedar bahawa tidak ada guna lagi segala benda yang dia kejar di atas muka bumi. Masa atas bumi kejar juga. Betul tak? Kejar bumi, rasa ketinggalan semua. Ketinggalan zaman. Merasa ketinggalan dengan bumi, dengan dunia. Rasa dah cukup. Mati. Rupanya meninggal bumi, meninggal dunia. Kejar dunia, lain kali dia meninggal dunia. Masuk dalam perut bumi, dalam kubur, barulah rasa tidaklah kenyang mulut anak Adam itu kecuali bila dia dimasuki dengan tanah, kata Nabi. Orang Terengganu kata bahang tanah. Orang Terengganu kata bahang tanah. Maknanya manusia ini tidak kenyang. Benda tu disebut dalam hadis kalau tak silap saya. Memang adalah tapi hadis, cuma mungkin lafaz dia lain sikit. Tidak akan kenyang anak Adam ini kecuali dengan tanah
Bila dah masuk tanah dalam mulut, bahang tanah, orang Terengganu kata dah, jilat cok kasut lagi dah. Makan tanah, barulah rasa kenyang, barulah rasa cukup dah. Oh, rupanya ini sahaja buminya. Nah, barulah rasa menyesal. Hasrah. Di antara nama-nama kiamat dia panggil Yaumul Hasrah. Hari menyesal. Siapa yang menyesal? Semua manusia menyesal pada hari kiamat. Orang kafir lagilah menyesal. Sebab apa menyesal lah, apalah aku tak ikut Islam. Ada dah orang ajak dah. Nah, ada dah orang ajak. Pada hari dekat dah nak masuk Islam. Nah, mereka menyesal kerana tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Orang Islam pun menyesal juga disebut dalam hadis. Manusia, ya, orang Islam menyesal juga. Menyesal sebab apa? Sebab apalah aku tak mari masjid dulu. Nah, masjid dah sebelah rumah je. Sebab apalah aku tak pergi sembahyang kat rumah je. Nah, sebab apalah banyak benda yang manusia akan menyesal atas dunia ni tak. Termasuklah yang tadi tu, yang sahabat kata tak, yang berjalan jauh tu kan, beli rumah dekat. Nabi kata jangan beli. Sebab apa? Nanti kamu menyesal. Di akhirat nanti menyesal. Sebab kalau aku dah beli rumah dekat tu boleh pahala banyak sikit. Gitulah. Jadi penyesalan Yaumul Hasrah dipanggil hari kiamat ni hari menyesal. Semua makhluk, semua manusia menyesal di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapalah aku tak buat gini, bapalah aku tak buat gini tak. Jadi sementara ada masa lagi ni tak, buatlah. Jangan tak buat. Isyak dah lagi. Saya pun tak tahu masa ni pukul berapa. Sikit lagi cukup dah. Faqala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Kita ambil kat situ. Maka manusia akan bertanya-tanya pada hari tersebut, apa benda ni dah keluar habis semua isi perut ni. Manusia pun keluar, binatang habis semua keluar belaka. Dimuntahkan oleh bumi. Bumi pun tak sanggup dah, keluar habis semua. Nah, rahsia-rahsianya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi akan bercerita tentang kisahnya. Bumi akan bercerita tentang kisahnya. Disebutlah hadis, apa dia kisah ya Rasulullah? Sahabat tanya, apa makna kisah apa yang bumi cerita? Maka Nabi kata, bumi akan bercerita tentang rahsia-rahsia yang dia menjadi saksi atas apa yang diperlakukan oleh manusia dan jin. Bumi akan jadi saksi kepada perbuatan kita. Yang biasa kita dengar, tangan kita jadi saksi, betul tak? Tangan kita jadi saksi, mata kita jadi saksi, anggota kita jadi saksi. Manusia pun jadi saksi pada kita. Anak kita, bini kita akan jadi saksi pada kita. Nah, sama ada saksi baik, saksi jahat, tak kira lah. Nah, jadi ayat ni mengesahkan, Nabi pun kata sebenarnya bumi pun akan menjadi saksi kepada kita. Nah, segala yang kita pegang, bumi ni tak? Ni, yang kita pegang ni sejadah ni, sebab itu lepas kita semayang, tempat kita sujud pun akan menjadi saksi di depan Allah. Ya Allah, dia sujud atas aku pada hari sekian-sekian. Nah, bumi ada keliling kita. Jadi tempat mana yang kita rasa tidak ada Allah Ta'ala, bumi ada menyaksikan kita. Walaupun kita duduk seorang dalam bilik, keliling kita mesti ada benda. Kayu ke, seming ke, tak? Lampu ke, semua itu akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bercerita tentang kisah dia. Tuhadditsu akhbaraha, menceritakan, ya Allah, dia inilah sebenarnya yang buat gini, dia inilah yang buat gini, ya Rasulullah, ya Allah, dia inilah yang bunuh orang sekian-sekian, dia inilah yang mencuri ni, inilah yang menipu, semua menjadi saksi. Kat atas dunia disebut saksi bisu. Nah, saksi bisu atas dunia. Di akhirat nanti semua akan bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhadditsu akhbaraha, menceritakan kisahnya. Bi anna rabbaka awha laha, kerana Allah, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi izin kepada dia. Bi anna rabbaka awha laha, Allah Ta'ala telah memberi izin, memberi keizinan. Allah Ta'ala memerintahkannya untuk berlaku demikian. Untuk dia buat apa? Untuk dia memuntahkan isi dia, untuk dia bercerita tentang kisah dia pada hari kiamat nanti. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang dah, insya-Allah. Yang tolong peringat saya juga kalau takut tak ingat nak. Bahagian yang kedua surah ini, bahagian yang pertama tu kita dah habis sampai ayat 5 ayat. Ya, moga-moga selepas ini, tujuan saya baca surah ni supaya tuan-tuan pun mungkin surah ini dah hafal. Nah, bila dengar imam baca iza zulzilatil ardu zilzalaha, paling kurang kita tahu oh ni cerita pasal kiamat ni. Cerita pasal bumi muntah ni tak? Cerita pasal bumi jadi saksi. Kan? Setiap apa yang kita buat akan dihisap di depan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sebesar zarah. Ini akan disebut pada ayat yang bahagian yang kedua nanti. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga insya-Allah perkongsian kita pada malam ini memberi manfaat kepada kita. Ya, ayat-ayat Quran ini sepatutnya memberi pengajaran kepada kita untuk kita tadabbur, untuk kita berfikir, untuk kita memuhasabah diri kita.
والله أعلم بالصواب. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.